السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid, barisan ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan peserta kuliah kita pada malam ini, insya-Allah semacam mana biasa kita akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Riyadhus Salihin kita jilid yang ketiga. Mudah-mudahan kita mendapat pesanan-pesanan yang dipesankan kepada kita oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman. Pesanan untuk membahagiakan kita dan mensejahterakan kita di dunia dan di akhirat. Karena manusia yang beriman, dia tidak semata-mata mengejar keduniaan, tetapi manusia yang beriman, dia mengutamakan akan kebahagiaan akhirat lebih daripada kebahagiaan dunia. Itu orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Manakala ada satu golongan lagi, mereka hanya mementingkan kebahagiaan di dunia semata-mata, dan mereka tidak begitu mempedulikan tentang kebahagiaan akhirat. Jadi sebelum daripada itu, tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan mari sama-sama kita membaca zikir yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, dan Nabi meminta dianya membaca satu hari 3 kali, pagi dan petang dan ketika nak tidur malam. Qulha ya Aba Bakrin idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta matja'aka. Bacalah zikir ini wahai Abu Bakar ketika kamu berada di waktu pagi dan ketika kita berada di waktu petang dan ketika kamu berada di waktu malam nak tidur malam. Jadi ini suatu pesanan Nabi sebagai amalan harian kita sebagai seorang Muslim. Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar, sebab Sayyidina Abu Bakar dia berjumpa dengan Nabi, dia minta kepada Nabi, ajarkanlah dia zikir ini. Nabi pun ajar. Mari kita baca sama-sama. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت
a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa su'an ala nafsi aw ajurrahu ila muslimin. Itu dia tuan-tuan yang Nabi suruh baca pagi, petang dan masa nak tidur malam. Bukan panjang pun, tetapi kita tak hafal. Sekali lagi, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa su'an ala nafsi aw ajurrahu ila muslimin. 2 kali. Kita baca 3 kali lah. Nabi suruh baca 3 kali sehari. Kali lagi. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa su'an ala nafsi aw ajurrahu ila muslimin. Alhamdulillah, kita sudah baca zikir yang Nabi minta dan ajak kepada Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq, seorang sahabat yang cukup setia dengan Nabi. Dialah sahabat yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi teman di dalam hijrah Nabi ke Madinatul Munawwarah. Baik tuan-tuan, hari ini kita akan baca hadis yang ke-105 di muka surat 177. Itu ya? Baca tengok hadis. Wa an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu ad-day'ata fatarghabu fid dunya. Allah. Hadis ini riwayat daripada Abu Sa'id daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi berpesan kepada para sahabat dan kita semua dengan satu pesanan, sebab kalau tak pesan manusia akan lupa. Kalau tak pesan manusia akan ghalib. Kalau tak pesan manusia tidak akan mengambil perhatian. Apa pesanan Nabi? Nabi pesan la tattakhidhu ad-day'ata. Jangan kamu beri keutamaan, jangan kamu beri tumpuan
kepada ad-dhai'ata. Ad-dhai'ata ini maknanya kerja buat kita untuk mendapat rezeki dalam dunia hidup ni. Sama ada kita berniaga, sama ada kita bertukang, sama ada kita berternak, sama ada kita bertani, jadi pertanian. Ini semua dhai'ah disebut. Dhai'ah ni makna kerja buat kita untuk nak mendapat rezeki kehidupan kita. Nabi pesan dah, cari rezeki buat kerja tak apa, tapi jangan beri keutamaan. Jangan kamu beri kepada dia keutamaan dan beri tumpuan sehingga kamu mengabaikan tuntutan akhirat. Jangan, Nabi kata. Ini Nabi pesan ni. Jangan beri keutamaan kepada kerja buat dunia semata-mata sehingga tinggalkan keutamaan kepada kerja buat akhirat. Kalau kamu tinggal kerja buat akhirat, kamu beri tumpuan kepada ad-dhai'ata, kepada kerja-kerja yang boleh menampung dan memberi kepada kamu keselesaan hidup, tumpu yang tu saja, fatarghabu fid dunya. Nabi kata, kamu akan gemak kepada dunia. Awak tak gemak, dapat duit, dapat itu, dapat ini, dapat itu, dapat ini, akhirnya kamu telah pun memberi keutamaan kepada kerja buat dunia dan kamu telah membelakangkan kerja buat untuk kebahagiaan akhirat. Ni Nabi tak mau ni. Jangan lagi begitu. Ad-dunya balaghun lil akhirah. Dunia ini sebagai pemudah jalan untuk kita sampai ke akhirat. Tapi jangan jadi dunia ini penutup jalan untuk kita sampai akhirat. Dia tutup jalan kita sebab kita duk syok dengan keduniaan semata-mata sehingga tertutup jalan kita ke akhirat. Sedangkan Nabi minta dunia ini dijadikan sebagai balaghan lil akhirah, penyampai kepada kebahagiaan akhirat. Sebab itu ni Nabi pesan ni, jangan beri keutamaan kepada dhai'ah, kerja buat kita untuk mendapat rezeki di dunia ni. Jangan beri keutamaan. Kerja buat tak apa, tapi keutamaan naklah diberi kepada kerja buat akhirat. Kalau kamu beri keutamaan kepada kerja buat dunia untuk mendapat rezeki semata-mata, fatarghabu fid dunya. Nabi kata kamu akan beri keutamaan dan kamu akan suka dan cintakan dunia, tak cinta lagi ke akhirat. Jadi tuan-tuan, itu pesanan Nabi kat kita tu. Sebab banyaklah duk berlaku umat-umat dulu. Cuba kita tengok cerita Qarun. Dulu dia jadi orang pengikut Nabi Musa, tapi dia gilakan dengan perniagaan dia sampai dia tinggal Nabi Musa dan dia tidak beriman lagi kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah musnahkan dia. Ini cerita-cerita yang ada dalam Quran. Qarun, Fir'aun, dia suka dengan kuasa yang dia diberi. Akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Jadi Nabi pesan kat kita supaya kita janganlah ikut jejak langkah orang-orang yang akan menjadi bahan kepada api neraka di akhirat kelak. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya,
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu dhai'ah, maknanya janganlah kamu memberi keutamaan kepada perkara-perkara kehidupan semata-mata. Bagi keutamaan kepada pejabat untuk hidup. Ada yang menyaga, ada yang bertukang, ada yang pertanian. Beri keutamaan kepada tu saja. Nabi larang, jangan kamu memberi keutamaan kepada perkara-perkara kehidupan. Kalau kamu beri keutamaan kepada perkara-perkara kehidupan, nanti kamu akan mencintai dunia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Itu kita baca satu hadis. Laisa min malika illa ma akalta. Bukan milik kamu daripada harta kamu itu kecuali yang kamu makan. Hak kita makan, itu hak kita. Hak duduk dalam bank belum tentu. Kadang hak orang. Hak kita makan, itu hak kita. Sebab itu kalau ada duit RM1 nak makan, makan. Makan sedap-sedap, jangan duk pekin nak makan ni. Itu hak kita. Taruh duit sampai makan pun tak mau. Biduk pilih udang. Hak sekilo RM13. Hak sekilo RM70 tak beli. Padahal duit banyak. Tanya pakcik, awak tak beli hak 70 tu, duk beli hak 13 pasal apa? Dia kata hak jenis ni, dia kata ni hak kecil-kecil ni dia manis lebih. Pemohong hang terkedekut. Hang kedekut. Makan kulu min tayyibati ma razaqnakum, makan hak sedap-sedap pasal kita ada duit. Lepas tu Nabi kata, laisa min malika, bukan harta kamu, illa ma akalta, apa yang kita makan. Lepas tu dalam Islam, kita nak makan sedap, dia suruh kulu min tayyibat. Kita pun seronok makan. Udang sekilo RM70. Pepok daging udang RM70 tu sampai cabut gigi-gigi palsu. Sedap. Tapi Nabi kata, fa'afnaita, kita makan habislah. Makan hari ni habis, esok makan pula habis. Au labista, yang kamu pakai, baju ke, nak pakai kereta ke, nak pakai motor ke, pakai. Asalkan beli dengan duit yang halal. Tapi Nabi kata, au labista fa ablaita, dia akan jadi buruk. Baju kita beli baru, kita pakai-pakai dia jadi buruk. Kereta kita beli baru-baru, kita pakai-pakai jadi second hand. Tapi tak apa. Satu lagi Nabi kata, au tasaddaqta, harta yang kamu bersedekah buat kebajikan, buat wakaf, buat kebajikan. Hak tu kata Nabi, fa'abqaita, hak tu akan kekal menunggu kita di akhirat. Hak makan habis, hak pakai lusuh, hak sedekah, itu dia kekal menunggu kita di akhirat. Sebab itu orang-orang yang faham, harta dia buat untuk akhirat. Ini Nabi dah sebut. Sebab itu Nabi larang dalam hadis ni, jangan kita syok sangat dengan kerja-kerja dunia ni. Sebab kalau kita syok dengan kerja dunia, kita tak buat kerja-kerja akhirat, maka kita akan jadi orang yang gila dunia, yang cintakan dunia.
pada ketika itu kita akan terlepaslah dengan kebahagiaan akhirat kita. Islam melarang umatnya daripada berlomba-lomba mencari kesenangan dunia, cari benda dunia tanpa mematuhi syariat Allah. Tak kira hukum hakam dah. Asalkan boleh, haram pun tak apa. Asalkan boleh, berdosa pun tak apa. Ni Islam larang ni. Islam melarang umatnya dari berlomba-lomba mencari kesenangan dunia tanpa mematuhi syariat Allah. Pasal apa? Kerana usaha tersebut adalah sia-sia dan tidak membawa kebahagiaan di akhirat. Cari dunia tak apa, tapi hukum hakam Allah, haram halal Allah kena ambil kira. Islam menyuruh umatnya supaya menggunakan kesenangan dunia ni sebagai perantaraan untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Gunakan yang di dunia ini untuk kebahagiaan kita di akhirat. Nah, kalau ada duit ringgit, buatlah kebajikan. Kalau ada anak cucu, didiklah mereka dengan agama. Didik mereka dengan agama. Kalau kita buat kebajikan dengan duit ringgit kita, duit ringgit kita itu akan menjadi sedekah jariah yang dia akan terus memberikan kepada kita pahala. Kalau kita didik anak cucu kita dengan pendidikan agama, dia akan jadi anak cucu yang saleh. Kita mati dah pun kita akan terus mendapat doa daripada mereka. Sebab itu Nabi kata, orang yang mati itu dia duk tunggu mana anak dia, mana cucu dia nak doa kat dia. Nak doa apa? Kita tak didik mereka dengan pendidikan agama. Tak bagi mereka akan suntikkan agama. Dia nak berdoa apa kat kita? Sebab itu Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Allah sebut apa kat kita? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak-anak, cucu-cucu dan harta dan juga anak-anak pinak kita itu zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan hidup di dunia. Orang duit banyak, dia syok pasal duit itu perhiasan dunia. Orang yang anak banyak, dia syok pasal anak cucu itu perhiasan dunia. Nah, hak bini banyak pun lebih kurang tu lah juga, syok juga. Allah sebut harta dan anak pinak itu perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihat, amal-amal saleh yang kekal. Baqiyat, amalan-amalan yang kekal, yang saleh, khairun, itu lebih baik lagi daripada harta dan anak pinak. Inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Apa yang baik di sisi Tuhan kamu? Adakah harta ataupun anak pinak? Jawabnya tak. Yang lebih baik di sisi kamu ialah amal-amal soleh yang berkekalan. Khairun inda rabbika sawaban. Amal-amal soleh yang berkekalan itu adalah lebih baik di sisi Tuhan kamu. Akan pahalanya
wa khairun amala, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Kita boleh bagi harapan untuk kebahagiaan kita di akhirat. Apa dia? Baqiyatus salihat, amalan-amalan yang soleh. Bukan harta saja, bukan anak saja. Kalau harta itu tak dibelanjakan pada jalan Allah, anak-anak tidak dididik menjadi anak soleh, maka itu semata-mata perhiasan dunia. Ayat ni ayat 646 dalam surat Al-Kahfi. Orang tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apakah amalan saleh yang kekal? Abdullah bin Abbas sebut antaranya zikir. Kamu kena berzikir. Zikir adalah satu daripada amalan-amalan saleh yang kekal. Zikir apa wahai Abdullah? Dia pun sebut, iaitu zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu zikir yang disebut oleh Abdullah bin Abbas sebagai al-baqiyatus salihat. Tuan-tuan kena baca banyak ni zikir ni. Ini yang lebih baik daripada anak ramai. Ini yang lebih baik daripada harta banyak. Apa dia? Zikir. Yang Abdullah bin Abbas sebut, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada 5 dalam satu. Tuan-tuan, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Itu lebih baik daripada harta, itu lebih baik daripada anak cucu ramai. Jadi tuan-tuan, kita bukan tak diberi mencari harta, kita bukan tak disuruh mencari keluarga anak cucu, tetapi biarlah ianya dibentuk dengan cara Allah suruh, dicari dengan cara Allah suruh, dilakukan dengan cara yang Allah suruh. Barulah ada kebahagiaan di akhirat, tidak semata-mata di dunia. Orang yang beriman tidak digalakkan memperbanyakkan mata benda dunia dan memberi tumpuan sepenuh hati kepadanya. Pasal apa? Kerana yang demikian itu boleh menyebabkan seorang itu lalai daripada tanggungjawab terhadap Allah. Duit banyak ni tuan-tuan, cekak tak tirih dah, jadi kedekut. Dan lupa kepada akhirat. Dia boleh jadi lalai dari tanggungjawab terhadap Allah dan lupa kepada akhirat. Tetapi jika harta benda yang banyak itu digunakan ke jalan Allah, maka ia digalakkan. Memang pun. Kita sebut hari itu Sayyidina Uthman, sahabat yang cukup kaya, tetapi kekayaan dia buat untuk mendapat pahala dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebut hari itu, kita cerita dah, dia bawa harta dagangan dia mai ke Madinah. Madinah pada ketika itu diserang oleh ni, apa dia orang, oleh kemarau.
barang-barang dah tak ada. Sina Osman buat mai barang dagangan dia daripada negeri Syam kami banyak. Tokai-tokai Madinah nak beli, dia tanya hampa nak beli bagi untung kat aku berapa? Dia kata beli 1 dirham modal, kami akan beli 2 dirham, untung sekali ganda. Ada tokai lain kata 1 dirham dia akan beli jadi 3 dirham, 2 kali ganda untung. Sampailah sekali tokai kaya kata 1 dirham modal kamu beli, aku akan bayar 5 dirham, 4 kali ganda untung. Modal 1 dia akan bayar 5, 4 kali ganda. Sayyidina Osman kata sikit sangat. Kemudian dia baca ayat Quran dalam suratul Baqarah yang Allah sebut orang yang membelanja wang ringgit pada jalan Allah, Allah akan bagi ganda sampai 700. Allah buat bandingan macam sebiji benih. Kita tanam sebiji benih, terbit 10 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji. Artinya sebiji benih akan terbit 700 biji. Mana pahala begitulah apabila kita buat kebajikan. Akhirnya segala harta yang dia bawa, harta dagangan dia daripada Syam mai ke Madinah itu, dia sedekah kepada orang miskin, dia sedekah kepada anak-anak yatim, dia sedekah kepada ibu-ibu tunggal yang susah menghadapi kemarau yang begitu. Sebab dia menyaga dengan Allah, dia tak menyaga dengan orang. Kalau soal butuh tuan-tuan, okey sangatlah tuan-tuan oi. Tapi kebanyakan manusia apabila dah kaya, dia mula kedekut. Masa miskin sembang bukan main. Ada duit mula kedekut. Hadis yang kedua, wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussalana faqala ma hadha faqulna qad waha fanahnu nuslihuhu faqala ma ara al-amra illa a'jala min dhalika. Ini seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin al-As cerita, depa para sahabat ni sedang duk perbaik rumah yang rosak. Duk perbaik rumah lah, rumah rosak. Perbaik. Nabi lalu kot tu. Nabi tanya depa, hampa duk buat apa ni? Depa habaq, ya Rasulullah, rumah ni rosak, kami duk perbaiklah rumah ni. Nak bagi siap cepat, boleh duduk. Depa jawab, hampa duk perbaik rumah ni, nak bagi siap cepat nak duduk. Lepas tu Nabi kata, boleh, tapi jangan abaikan amalan-amalan akhirat. Saat ni duk perbaik rumah, sembahyang jemaah pun tak pi. Jangan buat begitu, Nabi kata. Sebab aku rasa ajal itu datang kat kamu lebih cepat lagi daripada rumah yang kamu perbaik tu. Kamu nak perbaik rumah, nak bagi cepat siap, tetapi aku rasa ajal itu lebih cepat mai kat kamu lebih daripada rumah yang kamu siap tu. Sebab itu jangan duk kira nak perbaik rumah saja, kebajikan kena buat, sebab ajal dia akan datang lebih cepat daripada rumah yang kamu perbaik tu. Itu Nabi pesan kat mereka.
Jadi sahabat pun ambillah pesanan Nabi. Nak perbaik rumah okey, tapi jangan tinggal amal-amal yang dituntut kita lakukan, khususnya sembahyang jemaah dan sebagainya. Jangan tinggal karena nak perbaik rumah. Ini cerita dia. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kami, Nabi lalu ikut depa, dan ketika itu kami sedang memperbaiki rumah. Lalu baginda bertanya, apa yang dibaiki ni? Apa perbaik apa? Kami menjawab, rumah ini rosak, sebab itu kami memperbaikinya. Nak bagi siap cepat. Sabda baginda lagi, aku tidak mengetahui ajal, melainkan ia datang lebih cepat sebelum siap kerja-kerja memperbaiki rumah. Tahu tak? Ajal kalau dia mai cepat lagi daripada hampa duk perbaik rumah ni. Sebab itu amalan akhirat jangan ditangguh-tangguhkan. Sebab ajal dia datang cepat daripada kerja buat dunia ni. Nabi pesan, orang Islam dilarang daripada terlalu mementingkan urusan dunia kerana perbaik rumah saja, yang tidak memberi sumbangan ke arah memperbaiki amalan kebajikan. Orang Islam naklah sentiasa mengingati mati, kerana mati itu akan datang bila-bila masa tanpa diketahui oleh seseorang. Dah tak sedap kena baru ni kita Ustaz Sabri orang Terengganu kan, dia dan berceramah dan dia bagi kuliah subuh 20 minit, akhirnya mati dalam kuliah subuh dia tu. Di Shah Alam tu. Hari Ahad yang lepas. Tengah berkuliah. Tu ajal datang, dia bukan kira masa mana pun. Dia dan berkuliah 20 minit aja, akhirnya mati. Ajal datang. Sebab itu dia kata, orang Islam naklah sentiasa mengingati mati, kerana ia akan datang bila-bila masa tanpa diketahui oleh seorang. Amal kebajikan adalah sebagai bekalan untuk menghadapi hari akhirat. Kita nak menghadapi hari akhirat, bekal kita dengan apa? Bekal kita adalah dengan amal-amal kebajikan. Oleh itu, setiap orang Islam hendaklah sentiasa berlomba-lomba mengamalkan dengan penuh keikhlasan. Kena buat amalan itu, kena berlomba-lomba buat amalan itu, sebab dia adalah bekalan untuk akhirat kita. Satu lagi hadis, wa an Ka'b bin Iyad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Allah. Tu Nabi oi. Hadis ini kata Ka'ab bin Iyad, dia dengar Nabi bersabda. Hadis ni apa Nabi kata? Nabi kata bagi setiap umat manusia itu ada ujian dari Allah. Umat Musa diuji, umat Fir'aun diuji,
umat Ibrahim diuji, setiap umat diuji. Kemudian Nabi kata, ujian kepada umat aku adalah harta. Itu dia. Harta yang kita dapat itu sebenarnya ujian dari Allah. Berapa ramai orang yang ada harta, dia telah tumpas dengan ujian Allah itu. Akhirnya harta yang dia miliki itu zakat pun tak buat keluar. Itu fitnah. Fitnah kita umat Nabi Muhammad ni, Nabi kata fitnah umat aku ialah harta. Ramai orang yang gugur, tersembam dengan fitnah harta ini. Ini Nabi sebut. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil almalu. Bagi setiap umat itu ada ujian, dan ujian kepada umat aku ialah harta. Ingat tuan-tuan. Daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi bersabda? Sesungguhnya bagi setiap umat ada ujian. Umat tu bukan umatku. Sesungguhnya bagi setiap umat ada ujian. Ujian ke atas umatku ialah harta benda. Islam menyuruh umatnya supaya hidup dalam keadaan sederhana, jangan terlalu lebih sangat, dan merasa cukup dengan apa yang diperolehinya. Apa yang Allah bagi kat kita, kita syukurlah, cukup. Jangan bagi sikit pun tak cukup, bagi banyak pun tak cukup, tak pernah cukup. Orang yang bagi banyak pun tak cukup ni, sampai bila dia tak akan syukur? Tapi orang yang Allah bagi sikit pun dia rasa cukup, bagi banyak pun dia rasa cukup, orang inilah yang akan bersyukur kepada Allah. Berlomba-lomba mencari kebaikan dunia yang boleh melalaikan daripada melakukan amal-amal kebajikan untuk amalan akhirat adalah dilarang. Allah menjadikan harta sebagai perhiasan hidup di dunia dan dijadikan naluri manusia. Perangai manusia, perangai semula jadi manusia tu, naluri dia tu apa dia? Cenderung kepada harta dan berusaha mengumpulkannya. Itu memang sifat semula jadi manusia. Sifat semula jadi lagu tu, tuan-tuan. Dia tengok budak kecil, dia duduk makan susu, cuba kita minta buatin susu, dia tak akan bagi, sebab itu sifat semula jadi manusia. Sebab itu datangnya agama supaya mendidik sifat-sifat semula jadi kita itu dengan didikan akhlak agama. Kita tak boleh kedekut, sebab kedekut itu adalah sifat semula jadi. Bagaimana tuan-tuan? Kok mana pun itulah pesanan Nabi kat kita. Jangan sampai kita ini tenggelam dalam keduniaan
sampai kita tak buat langsung bekalan untuk akhirat. Itulah yang Nabi duk ingat kita tu. Sebab kita ini di dunia sementara, tapi yang kekal abadinya akhirat. Kalau kita hanya cari kesenangan dunia sementara, berapa ramai orang yang cari kesenangan dunia, boleh elok nak dapat, dia mati. Tak dan nak kecap kesedapan dunia pun. Tetapi orang yang mencari kebahagiaan akhirat, insya-Allah dia akan dapat mengecapnya setelah dia balik menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat pula. Dunia sementara. Ada orang yang himpun dunia tapi tak sempat nak kecap kemewahan dunia, Allah dah panggil dia balik. Sebab itu rugi semata-mata. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يوازي عورته وجلب الخبز والماء. Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak ada hak bagi anak Adam kecuali benda-benda ni saja. Nabi kata hak-hak kita. Pertama, rumah yang kita boleh duduk. Yang kedua, baju yang kita boleh pakai. Dan yang ketiga, roti ataupun air yang kita boleh minum. Hak tu je hak kita. Hak lain tu bukan hak kita. Sebab itu, rumah kita boleh duduk untuk mendapat ketenangan. Yang kedua, baju yang kita boleh pakai untuk menutupkan aurat kita. Dan yang ketiga, roti ataupun yang kita boleh makan dan air yang kita boleh minum. Itu saja hak kita, Nabi kata. Hak lain tak. Hak kita tinggal, hak kita simpan, semua bukan jadi hak kita. Kadang-kadang jadi hak orang. Itu Nabi sabda. Daripada Abu Amrin yang mengatakan Abu Abdillah, ada yang mengatakan Abu Abdillah dan ada yang mengatakan Abu Layla. Siapa dia tu? Ialah Uthman bin Affan ni, Sayyidina Uthman ni. Dia kata apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam tidak mempunyai hak selain daripada perkara-perkara ini. Ni saja hak manusia ni. Hak lain tu bukan jadi hak dia. Perkara-perkara ni saja hak dia. Apa dia? Iaitu rumah yang menjadi tempat kediamannya. Itu hak dia. Pakaian yang menutup auratnya. Itu hak dia. Roti tanpa lauk dan air, itu hak. Roti kering lah kita kata. Itu saja hak kita. Jadi kena ingatlah bahawa hak-hak yang Allah beri kepada kita itu, janganlah menjadikan kita ini terpedaya sampai kita mengabaikan akan amalan-amalan yang kita dituntut oleh Allah kepada kita untuk kita lakukan bagi kebahagiaan akhirat kita. Islam menyuruh umatnya supaya hanya mengambil kadar yang mencukupi
daripada keperluan hidup, yaitu pakaian yang menutup aurat, rumah kediaman, makanan asas dan air. Islam melarang umatnya daripada berlomba-lomba mencari harta benda dunia semata-mata tanpa menghiraukan suruhan Allah, kerana perbuatan tersebut adalah dikira sebagai melampau yang boleh merugikan hidupnya sendiri. Allah. Orang-orang Islam adalah dilarang mencintai dunia lebih daripada akhirat. Jangan cinta dunia lebih daripada akhirat. Kerana dunia itu tidak akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah hadis-hadis yang kita sempat baca pada malam ini, dan kesimpulan daripada hadis itu, Nabi selalu pesan kepada kita supaya kita jangan tertipu dengan kemewahan dunia, dengan harta benda dunia, sehingga kita tidak buat amalan-amalan untuk kebahagiaan dan untuk bekalan kita di hari akhirat. Itulah yang menjadi fokus Nabi, supaya kita jangan tertipu dengan kemewahan dunia sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita untuk negeri akhirat. Dunia tak apa, ambillah dunia, tapi jadikan dunia yang kita miliki itu sebagai jalan untuk kita mencapai kebahagiaan akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pesanan Nabi ini yang Nabi pesan kita dalam 2-3 hadis yang kita baca malam ini, mestilah kita jadikan sebagai renungan kepada kita bersama. Kita menjadikan sebagai perkara yang menjadikan kita ini insan yang boleh berfikir untuk kebahagiaan kita, bukan semata-mata di dunia, tetapi lebih-lebih lagi untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Jadikanlah kita seperti para sahabat yang kita sebut tadi, seperti Sayyidina Uthman bin Affan, yang telah pun diberi oleh Allah kekayaan dunia, tetapi kekayaan dunia yang dia miliki adalah digunakan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Dijadikan kekayaan dunia itu sebagai modal untuk dia mencapai kebahagiaan akhirat. Itulah dia yang Nabi hendak daripada kita umat Islam ini, supaya segala apa yang Allah beri, segala nikmat di dunia ini, jadikanlah dia sebagai jambatan untuk kita mencapai akan kebahagiaan akhirat, insya-Allah. Jangan jadikan nikmat dunia ini sebagai penghalang untuk kita melakukan amalan-amalan bagi kebahagiaan kita di akhirat. Kalau itu yang terjadi, maka jadilah manusia itu seperti Qarun, jadilah manusia itu seperti Fir'aun, yang mana semua mereka ini Allah beri nikmat dunia, tapi nikmat dunia itu telah menghancurkan mereka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat itu dululah. Malam ni kita baca hadis 2, 3, 4 hadis kita baca akan menjadi kepada kita sebagai bekalan dan sebagai renungan kepada kita. Dan Nabi sudah ulang tadi ini bahawa ujian kepada umatnya ialah harta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wazidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. نعوذ بك من هؤلاء الأربع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.